Kiranya Anda panaskan sebatang paku besi sehingga membara. Rasanya mampu tak paku ini memanaskan secawan air? Oke, jom nanti kita akan cari jawaban sebentar. Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Hari ini saya nak bincangkan bab 9.1 hubungkan suhu dengan haba, iaitu sebahagian daripada sains tingkatan 2. Isi-isi yang akan dibincangkan pada hari ini termasuklah haba, suhu dan latihan formatif 9.1 dari buku teks. Okay, mula dengan haba dulu ya. Okey, haba merupakan satu bentuk tenaga dan boleh diukur dalam joule. Memandangkan haba merupakan tenaga, oleh itu haba boleh melakukan kerja. Contohnya, di animasi sini haba telah digunakan untuk menggerakkan enjin steam. Bukti lain bahawa haba merupakan tenaga pula, haba boleh berubah dari satu tenaga lain ke haba. Contohnya apabila kamu menyalakan sebatang lilin, sebenarnya tenaga kimia telah tukar kepada tenaga haba. Kiranya anda cuba nak membakarkan sehelai kertas dengan kanta pembesar. Cara ini anda juga telah menukarkan tenaga solar kepada tenaga haba. Dan ciri-ciri haba yang lain pula, haba akan mengalir dari kawasan yang bersuhu tinggi, iaitu tempat yang panas, ke kawasan yang bersuhu rendah, iaitu kawasan yang sejuk. Dan kita akan bincang dengan lebih detail di bab 9.2 nanti. Sekiranya kita nak mengukurkan haba, kita perlu menggunakan kalorimeter. Murid-murid belajarlah dengan lebih gigil, nanti masuk ke science stream kamu akan menggunakan kalorimeter ini. Okay. Dan haba juga bergantung kepada 3 faktor. Yang pertama adalah jenis bahan, kedua adalah kuantiti bahan atau jisim bahan, dan akhirnya adalah suhu. Okay. So, cuba perhatikan dalam gambar jadual ini, maaf ya. So, jadual ini menunjukkan kandungan haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 kilogram bahan kepada 1 darjah Celsius. Okay. So, contohnya untuk aluminium. So, kamu memerlukan 900 joule tenaga untuk memanaskan 1 kilogram aluminium kepada 1 darjah Celsius. Kemudian, kamu akan dapati air dalam bentuk cecair memerlukan haba yang paling banyak untuk memanaskannya. Oleh itu, kita menggunakan air untuk memasak. Begitu juga, kita akan menggunakan haba air untuk memadamkan api. Sebab air jenis bahan ini boleh menyerap banyak haba, baru dia menjadi panas. Okey, keduanya adalah kuantiti bahan. Sekiranya kamu nak memasakkan mi atau sesuatu, so kita memerlukan air yang lebih banyak. So, kuantiti air yang banyak dia boleh menyimpan lebih banyak air haba. Oleh itu, boleh memasak dengan lebih mudah. So, kalau untuk ahli bomba juga mereka menggunakan kuantiti air yang banyak untuk memadamkan api. Okay. So, kebiasaannya pada objek yang sama kuantitinya dan objek benda yang sama, sekiranya suhu yang tinggi mengandungi haba yang lebih tinggi. Okay, sekarang kita tengok pula apa itu suhu. Okey, suhu sebenarnya merupakan sukatan darjat kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. So, kita nak tahu sama ada objek itu cuaca hari ini sepanas mana, kita akan cakap, oh, cuaca hari ini adalah 30 darjah Celsius. Kerana itu adalah darjat kepanasan.
Nah, biasanya suhu akan diukur dalam darjah Celsius. Tetapi Kelvin merupakan unit SI bagi suhu. Okay. Macam mana kamu menyukatkan suhu? Mesti semua cakap termometer. Okey, contohnya termometer suhu untuk mengukurkan suhu bilik. Dan sekiranya kamu nak tahu sama ada anda ni demam atau tidak, kita menggunakan termometer elektronik macam ni. Sekiranya anda nak menyukatkan suhu untuk masakan, kita menggunakan termometer dapur. Okey, suhu dia bergantung kepada darjat pergerakan jarah-jarah di dalam satu bahan. Okay, contohnya, bagi objek yang sejuk, gerakan jarah-jarah ini adalah perlahan. Bagi objek yang panas, jarah-jarah akan bergerak dengan lebih pantas. Yang penting tahu, haba bukan suhu. Tapi, haba bergantung akan mempengaruhi suhu. Suhu bergantung kepada haba. Okay, kita balik ke soalan tadi. Boleh tak sebatang paku besi yang panas ini mampu memanaskan satu cawan air? Okay, jawapannya adalah, okey, tidak boleh kerana kandungan haba paku tersebut adalah sangat rendah. Oleh itu, tidak cukup untuk memanaskan air dalam cawan. Tetapi kandungan haba adalah lebih tinggi bagi bahan berjisim lebih besar pada suhu yang sama. Sekarang kita akan bincang mengenai latihan formatif 9.1. 3 soalan saja. Okey, bagi soalan pertama, nyatakan unit SI bagi haba, iaitu Joule. Soalan kedua, adakah deria sentuhan sesuai digunakan untuk menentukan sama ada seseorang itu demam atau tidak? Berikan penjelasan anda. Okay. So, tentunya tidak sebab deria sentuhan tidak sesuai digunakan kerana suhu tidak dapat dibaca melalui cara ini. Cara yang paling sesuai adalah menggunakan termometer sebab termometer boleh membagi tahu kita suhu badan kita berapa darjah Celsius. Soalan ketiga, tandakan tik pada penyataan yang betul tentang haba dan suhu. Soalan 3A berbunyi, apabila air dididihkan di dalam 2 beaker yang masing-masing mengandungi 100 ml dan 200 ml air, suhu airnya adalah sama. Betul atau tidak? Okay, perhatikan soalan ni. Dia kata air dididihkan. So, maksudnya suhu air sulin ini adalah 100 darjah Celsius. Oleh itu, jawapannya pasti adalah betul. Sebab kedua-dua dididihkan menjadi 100 darjah Celsius, iaitu mempunyai suhu yang sama. Soalan 3B pula berbunyi, semakin kecil jisim air, semakin lama masa yang diambil untuk air mendidih. Okay. So, kiranya macam ni, biasanya jisim air yang lebih kecil akan mendidih dulu. Oleh itu, ini adalah tidak benar. So, memandangkan soalan nak kamu buatkan tandakan tik saja, tak perlu buat apa-apa pada ruangan ini. Okay, itu sahaja